Assalamualaikum. Ada di Cyberjaya di Proton. Okey. So, Cik Man akan buka untuk setiap persoalan kalau ada sebarang persoalan. Tapi aku tak pasti line dekat sini okey ke tidak. Tak nak sebut sebarang peribadi orang just persoalan hukum sahaja. Di Cyberjaya. Okey. Line okey line tak ada masalah Suara boleh dengar. Line okey. Di Cyberjaya. Jangan sebut idola. Jangan sebut idola Jangan sebut idola. Hafiz Hamidun, kau tak payah nak live dengan aku sebab nanti akan menyusahkan aku balik dan tak dengar suara kau. So tak payah nak cuba live dengan aku. Waalaikumsalam Tini. Apa hukum pukul haiwan atau binatang tapi sebab dia gigit ke apa ke? Maknanya ketika dia gigit kita ataupun mendatangkan mudarat, kita boleh buat sebarang tindakan untuk mengelakkan diri. Mungkin kita akan terpukul dia ataupun tersepak dia ke sewaktu dengannya. Pada engkau lah tindakan luar kawal. Saya bukan orang yang layak untuk dijadikan idola. So kau boleh sebut idola dengan orang lain, tapi bukan dengan saya. Minta maaf. Apa hukum letak kucing dalam sangkar? Boleh letak kucing dalam sangkar dengan syarat engkau bagi dia makan, minum cukup. Lepas tu sangkar tu jangan ikut bentuk badan dia sempit. Orang tua tu nak lalu lalang apa semua. Okey. So maknanya boleh dengan syarat memberikan keselesaan kepada kucing tersebut. Sama juga macam burung dalam sangkar. Sama juga dengan ikan dalam akuarium. Tak payah nak puji-puji. Aku banyak dosa. Tindik hidung untuk perempuan kalau budaya tidak membenarkan, hukumnya tidak boleh. Kalau budaya tidak membenarkan, tidak boleh. Malaysia bukan negara yang melihat tindik hidung bagi perempuan itu satu perkara yang elok. Kecuali kalau dekat negara India, mungkin itu budaya dia orang. Tapi kalau dekat Malaysia ni dah boleh terima tindik hidung, boleh tindik, tak ada masalah lah. Cuma jangan kau buat sampai gelang. Macam gelang besar tu, orang tak dapat bezakan kau dengan lembu. Simpan tali pusat bayi tak ada faedah. Satu perbuatan yang sia-sia. Min husnil islami mar'i tarku malayak ni, daripada kebaikan seseorang Islam itu meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagi diri dia. Jadi better engkau buang ataupun tanam tali pusat tersebut. Buang elok-elok ataupun tanam tali pusat tersebut. Kalau bini dia kena COVID, dia peluk bini dia. Dia pun kena COVID sebab dia nak mati sama-sama. Yang ni jahil. Yang ni dia tak faham. Dia memberikan kemudaratan kepada orang lain. Cik Man, nenek saya pelupa, adakah diwajibkan ke atasnya untuk solat? Ketika dia lupa, dia tak solat, tidak ada masalah. Dan dia akan solat ketika dia teringat sahaja. Saya solat lepas tu kiblat sedikit salah sikit je, kena solat semula. Tak perlu ganti semula. Hari tu ada makcik cakap daging korban tak boleh bawa keluar dari karya korban. Boleh, tak ada masalah. Daging korban kau boleh simpan dalam peti ais ataupun kau boleh bawa keluar daripada koryah kau. Tak ada masalah. Itu yang berlaku pada zaman Nabi yang tak boleh bawa keluar. Sebab waktu tu orang miskin datang ke Madinah untuk
untuk keluarkan daging. Tapi sekarang ni orang kaya dah ramai. Lepas tu orang miskin pun boleh orang kata dapatkan daging korban daripada mana-mana tempat dengan mudah. Tanam rambut boleh untuk tujuan rawatan tapi dengan menggunakan rambut sendiri sahaja. Bela kucing boleh hapus dosa. Bela apa pun kalau kau layan dengan baik, maka dia boleh memberikan kau pahala. Jangan bela babi sudah. Anjing pula letak di luar untuk tujuan menjaga keselamatan. Ustaz, kalau terlupa rakaat berapa boleh warna rambut ini di Malaysia ni tidak membenarkan, tak payahlah. Ustaz nak tanya tentang cara kematian, ada kena bunuh, ada terbakar, ada mati dalam tidur, adakah bergantung pada dosa Pak? Tak ada kena mengena. Tak ada kena mengena. Cara kematian tak ada kena mengena dengan dosa pahala seseorang. Nanti kita akan judgemental orang lain. It's not the right way to judge people. Perempuan period bila gatai rambut dia cuci kepala rambut yang tercabut tu bagaimana? Kepala rambut yang tercabut tak ada masalah, tak perlu dibawa mandi wajib. Yang masalahnya kalau kepala tercabut, yang tu direct mandi jenazah. Kau faham? Apa hukum jika seseorang telah meninggal dunia tapi kita tak dapat memaafkan segala kekhilafan dia dengan kita di dunia? Oh, itu kita menyimpan sifat dendam. Dendam bukan satu sikap yang baik. Oh, tak syuting Fatihah, dah habis syuting. Ustaz, kalau tiba-tiba terlupa nak masa solat macam mana Tak ada masalah, solat tak batal. Kalau mazhab Syafi'i kena buat sujud sahwi. Ustaz, kalau kita solat tapi lupa dah rakaat keberapa nak buat macam mana? Ustaz, pilih rakaat yang paling kau yakin ataupun rakaat yang paling sedikit. Contohnya kalau kau confuse antara 2 dan 3, kau pilih 2. 3 dengan 4, kau pilih 3. Cik Man, saya ada dengar yang ulama' yang berpelukan dengan musuh Islam ni bukan ulama' sebenar. Dan lagi satu, siapakah musuh Islam? Subjektif lah benda tu. Musuh Islam ni nampak dia punya zahir, kita zahir dia punya permusuhan dia terhadap Islam. Cik Man, di mana patut diutamakan, sama ada jiran kita yang meninggal atau jiran anak yang berkahwin, yang mana patut didahului? Jiran yang meninggal. Ikutlah, kau pergi dua-dua pun boleh. Pergi jiran meninggal, pergi orang kahwin. Tak nak duduk lama-lama pun. Ke kau yang meninggal, ke kau yang kahwin. Kalau kita mimpi seorang banyak kali dan kita tak kenal, dia mimpi abaikan. Lupakan ex, kahwin dengan dia. Baca soalan saya dekat tanda itu. Oh, jumpa Ustazah Asma ya? Okey, Alhamdulillah. Ustaz, macam mana nak uruskan hutang arwah tapi orang yang dihutang pun dah meninggal dunia? Cari ahli warisnya. Suami tak bagi nafkah batin. Kalau sengaja tak bagi nafkah batin sampai isteri rasa macam sedih, terseksa apa semua, berdosalah, haram hukumnya, sama macam tak bagi nafkah zahir. Apa cara kalau jiwa mula kosong? Baca Quran, ala bidzikrillah tatma'innul qulub, ketahuilah dengan mengingati Allah hati akan menjadi tenang. Bagaimana nak bagi rajin semayang? Semayanglah Fatihah. Cik Man, apa hukum pakai cincin perak? Lelaki boleh pakai cincin perak, yang tak boleh emas sahaja. Jawab salah orang kafir, Alaikum boleh, Waalaikumsalam pun boleh. Tak apa ke kalau bagi makan ke anjing jalan lepas tu terpegang, kena samak ke? Yes, kena sertu. Kalau dua-dua kering tak ada masalah. Dua-dua kering tidak ada masalah. Oh, COD kelang pot kelang. Tak apalah, orang cakap kau baik tu doa lah. Kau terima je lah. Cuma jangan poyo, sudahlah. Kena kawal diri. Tak ada apa-apa pun bagi salam kat orang kafir. Ulama' beza pendapat tentang tu.
Ubat jiwa kosong, solat, doa dan Quran. Dan orang yang soleh dan buat kebajikan. Tak payah sama. Bunuh katak dilarang sebab ada dalil. Yes, mandi wajib terus Wan Toya. Cik Man, makcik saya singgah lagi. Apa kena mengena dengan aku? Cabut rumput di kubur, tengok situasi. Cik Man kat set ke? Bukan dekat set, dekat Pro 2. Proton. Dekat Pro 2. Proton kot, Proton. Di Proton, di Cyberjaya. Ustaz. Salam. Yes. Ustaz, saya ada soalan. Kuat sikit tak dengar. Saya ada soalan pasal Kuat sikit. kakak saya. Okey, kuat sikit tak dengar. Saya ada soalan pasal kakak saya. Okey, apa dia? Kalau kakak saya tak pakai tudung, lepas tu saya suruh dia pakai tudung, tapi dia belum bersedia nak pakai tudung lagi. Dosa tu saya tanggung ke ayah saya tanggung? Ke dua-dua tanggung? Tak ada siapa tanggung. Dia tanggung. Dia sendiri tanggung Ya, tak ada apa kena mengena kau nak tanggung. Mak saya yang tanya, bukan saya. Tak ada siapa tanggung. Ada Oh, lagi satu. buat apa dia? Kalau bela burung sebagai hobi, dosa ke? Boleh bela. Kau letak burung kau dekat tempat yang luas. Jangan letak dekat tempat sempit. Kau faham tak? Bagi dia boleh terbang Bagi dia boleh terbang. Burung yang kau bela tu, kalau kalau tak dekat, kau jangan fikir lain Maksudnya haiwan tu, burung yang kau bela tu letak dekat tempat yang luas yang dia boleh terbang. Jangan terbang jauh-jauh sangat, nanti payah kau nak ambil balik. Ustaz. Ustaz, dah screenshot. Sekejap. Kau dengan siapa? Kau keluar dengan siapa? Mak saya. Nak pergi tuition. Okay. Alright. Dah screenshot dah? Dah. Alright, okay. Terima kasih. Okey Rafiq, terima kasih. Selamat bela burung. Burung apa tu? Burung puyuh. Hai, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, siapa? Safwan. Yep.
Daripada mana, Safwan? Perak, Perak. Perak kat mana? Perak kat Teluk Intan. Teluk Intan dengan Ipoh berapa minit? Oh, jauh tu Ustaz. 3 jam macam tu. Oh, kau Teluk sekarang, Intan kau ni belajar, dekat Sabah. kau belajar dekat mana? Kau belajar kat mana? Saya USIM, nilai. Ha? USIM. Habis kau tak balik USIM? Kau tak balik USIM? Tak. Tahun depan. Sebab, kenapa kau balik tahun depan? Saya dia kelas online sampai Okey. akhir tahun ni. Okey, kau ada soalan, Safwan? Ada. Okey. Soalan dia. Apa hukum main forex? Main Forex. Forex, aku dah banyak kali lah sebenarnya bagi tahu. Forex ada dua. Satu Forex yang tukaran duit mata wang asing tu. Kau ada ringgit Malaysia dan kau nak tukar ke dolar. Itu tak ada masalah. Itu memang semua orang buat. Hukumnya boleh. Dengan syarat pertukaran antara kedua-dua duit itu mesti berlangsung secara serentak. Tak boleh salah satu pihak tangguh. Kalau tangguh dia akan berlaku riba. Okey, itu forex. Bagi forex trading, sebahagian ulama mengharamkan forex trading. Sebahagian ulama mengharamkan forex trading kerana ada unsur ketidakpastian, ada unsur kesamaran, siapa yang uruskan perniagaan itu, ada orang monopoli ke tidak, mungkin dia akan bermain dengan nilai duit, seolah-olah duit dekat forex trading, pemerdagangan duit menjadi bahan komoditi. Sedangkan duit bukan barang yang nak dibeli. Kita nak beli barang dengan duit. Ni kita nak beli duit dengan duit. Jadi dia telah mengubah sistem tabiat duit tu. Jadi akan berlaku inflasi dekat situ. Maka hukumnya, sebagian ulama menghukumkan sebagai haram. Alright? Itu je lah. Alright. Itu je nak tanya. Terima kasih, Safwan. Alright. Sama. Terima kasih Ustaz. Right. Contohnya masukkan USD 1000 tapi dalam akaun jadi 10k. Yang itu tak apa. Kalau ada pelaburan adalah sesuatu yang dibenarkan dalam agama. Contohnya engkau ada modal 1000, kemudian kau masukkan dalam sistem pelaburan, dia akan jadi 10k. Tapi kau kena tahu proses menjadi 10k itu kau terlibat dengan apa? Adakah berlaku kezaliman kepada orang lain? Adakah berlakunya scam kepada orang lain ataupun berlakunya penipuan? Dan company yang kau terlibat untuk pelaburan itu adakah company itu diharamkan ataupun tak, patuh syariah ataupun tak. So kena tanya semua banyak aspek berkenaan dengan sistem pelaburan yang kau join. Yahudi dan Kristian, Yahudi adalah bangsa, Kristian adalah agama. Okey, ataupun fahaman. Dia bukan musuh Islam kecuali apabila mereka ada nilai untuk menjahannamkan Islam. Musuh Islam ini ialah mana-mana pihak yang cuba untuk meruntuhkan kemuliaan Islam sekalipun dia orang Melayu. Bukan disebabkan dia Yahudi maka kita kena bunuh dia ataupun kita kena balas kejahatan ke atas dia. Bukan sebab dia Kristian kita kena buat jahat dengan dia. Tak, Nabi dulu hidup di Madinah ada Yahudi, Nabi layan baik. Kemudian ada orang munafik pun Nabi layan baik juga. Tapi kalau dia memulakan permusuhan, dia menghalau kita, dia mengganggu gugat kesatuan, maka baru kita bertindak. Sebab tu dalam Quran ada sebut la yanhakumullah. Allah tidak melarang kamu berbaik dengan orang-orang kafir selagi mana mereka tidak memerangi kita dan tidak mengeluar dan menghalau kita daripada kampung halaman kita. Boleh Yes, bunuh cicak dapat pahala. Bunuh sekali dapat banyak pahala, bunuh 2 kali kurang, bunuh 3 kali lagi kurang. Tidak ada dalil yang kata baring time azan mayat jadi berat.
Tak ada dalil. Nafkah anak selepas bercerai kau boleh buat aduan di mahkamah ataupun pada pihak yang berkuasa agama. Tak boleh, laki perempuan tak boleh pegang tangan. Yang haram bukan sentuh secara langsung. Yang haram ialah melakukan perkara yang boleh menimbulkan syahwat dan juga fitnah. So maknanya walaupun kau berlapik pakai papan Playwood, tapi kalau menimbulkan gosip, sihat? Boleh. Kasih. Alright. Kasih. Yang haram bukan semata-mata kau pegang tangan direct, kau pegang pipi dia macam ni, tapi sebarang perkara yang boleh menimbulkan fitnah, gosip, membawang kepada orang lain, juga hukumnya haram. Mandulkan kucing, ada dua pendapat. Yang pertama mengharamkan, yang kedua membolehkan kalau kucing tu dengan lahirnya ataupun beranak dia membawa kemudaratan ataupun mungkin menyebabkan dia lebih banyak terbunuh sebab tak ada orang jaga. Itu je lah. Gelap live, okey, gelap tak ada masalah. Assalamualaikum Cik Man. Waalaikumsalam. Cik Man duduk mana tu? Okey, ada orang call. Kenapa? Kau kenapa? Kau dekat mana? Ni, dekat bandar cari baju. Dekat mana? Cari baju untuk bertunang. Kuat sikit weh, aku tak dengar dekat sini, bunyi mesin dekat sini. Kau dekat mana? Kat kereta. Mangkuknya engkau dekat mana, daerah mana? Oh, Kelantan Cik Man, Kelantan. Okey. Kau nak tanya soalan apa? Apa Cik Man? Kau nak tanya soalan apa? Cik Man, nak tanya ni. Macam mana kita nak lupakan seorang yang kita rindu, yang sayang? Apa dia? Macam mana nak lupakan seorang yang kita sayang? Kau banyak baca Quran. Baca Quran lagi Cik Man. Banyak baca Quran Cik Man. Kenapa? Tak cukup lagi dah? Tak cukup lagi? Oh, bagi tu macam
Kalau kau rasa tak, bukan aku nak cakap dengan kau. Kalau kau rasa aku nak cakap dengan kau. Kalau kau rasa kau ingat Allah untuk melupakan orang yang kau sayang di kalangan manusia, adakah kau rasa Allah tu tak cukup dah untuk kau? Allah betul je man. Kalau kau rasa Allah tak cukup untuk kau, bermakna ada masalah. Itu je. Allah. Cik Man doakan saya. InsyaAllah. Kau baru break up ke apa? Kau baru clash ke apa? Cik Man Apa duduk dia? kat mana tu? Aku dekat kedai kereta. Aku nak Cik Man servis duduk kat kereta mana? aku. Dekat Cyberjaya. Oh, hari ni kau sampai Jaya. Rumah Cik Man dekat mana? Dekat Negeri Sembilan Apa dia? Rumah Cik Man dekat Negeri Sembilan Rumah aku dekat Selangor. Shah Alam. Apa? Shah Alam. Oh, Shah Alam. Section apa tu? Section 14. Apa? Dekat dengan Vista Alam ke Cik Man? Dekat dengan Vista Alam ke? Dekat dengan rumah aku sebelah Vista Alam. Oh, sebab abang saya dekat Vista Alam. Baru minggu lepas saya pergi Shah Apa Alam. dia? Abang saya dekat Vista Alam. Yelah. Jadi kau nak buat apa? Jadi kau nak aku buat apa bila abang kau dekat Vista Alam tu nak beritahu jiran-jiran aku? Saya nak jumpa Cik Man kat Selangor. Boleh Cik Man? Apa dia? Nak open table dengan Cik Man boleh ke? Boleh insya-Allah. Kalau kau datang Selangor kau hello. Kalau kau datang Selangor kau hello je lah. Kau hello je. Nanti saya buat budu nanti. Alright. Okey Cik Man. Okay, jumpa lagi. Okey. Dah sekejap guys saya Cik Man. Assalamualaikum. Dia nak aku bagi tahu jiran-jiran aku ke apa? Kenapa susah nak solat? Sebab kau tengok IG live? Assalamualaikum Ustaz. Dah dulu ni saya pernah akan berita tak sahih. Kalau? Pernah tersebarkan berita tak sahih. Maksudnya berita tu saya sebar tu memang ramai jugalah yang tengok. Engkau cuba maklumkan setakat mana yang kau mampu yang benda tu tak sahih. Itu je lah. Kemudian cuba buat kebaikan lah semoga. Kau faham tak? Boleh faham tak? Tak, saya macam takut nanti dekat akhirat nanti saya nak kena minta maaf pula kat mereka, nak kena cari. Yelah, maknanya kau kena berusaha untuk sebarkan balik kepada orang yang kau rasa dah tersebar berita tu, untuk maklumkan kepada diorang yang benda tu tak sahih. Berusaha setakat mana yang kau mampu. Tapi kalau contohlah viewer IG story saya tak macam yang saya sebarkan berita tu dulu, macam mana? Tak faham. IG story tak macam? Tak macam saya share dekat IG story, time tu dalam lebih 10k yang view. Lepas tu yang kemudian hari saya share pula, dia tak sampai 10k tu, macam beratus je. Tak apa, tak ada masalah. Yang penting Tuhan tengok usaha kau untuk bertaubat. Tuhan ampunkan atas dasar tu. Lepas tu kalau dengan manusia sendiri tu macam mana? Kalau misal kata yang kau sebarkan tu berkaitan dengan maruah seseorang, kau kena berusaha untuk cari dia dan minta maaf dengan dia. Kau kena berusaha untuk cari dia. Kalau tak jumpa, tak apalah. Kau doakan untuk dia, semoga dia dirahmati Allah selalu. Itu je lah. Oh tak. Yang maksudnya yang viewer yang tengok IG story saya tu, yang berita tak sahih. Macam mana nak viewer tu? Takkan buatlah story baru. Kan story kau kata kau buat. Okey, saya minta maaf selama ini sebelum ni saya ada postkan satu video dan video tu tak benar. Ini kesilapan saya. Dah,
Tak perlulah kau nak cari satu-satu rumah, nombor kad pengenalan, semua nombor telefon. Tak payahlah kau nak cari. Kau dah Kalau kenapa? orang yang tengok berita tak saya tu, dia tak tengok lah story saya macam mana? Itu di luar kemampuan kau. Kau nak pergi satelit ke? Kau nak cari dekat satelit? Oh, Itu tak lah, di saya luar risau tu kemampuan lah. kau. Itu di luar kemampuan kau. Allah tahu kau berusaha untuk berubah. Allah tahu kau berusaha untuk menyelamatkan keadaan. Dan kau buat setakat yang kau mampu. InsyaAllah Allah ampunkan dosa kita. Alright? Oh, okay Ustaz. Terima kasih ya Ustaz. Ustaz tak syuting dulu kat Ustaz. Dah habis dah. Aku 6 hari kat sana dah habis dah. Oh, okay. Baik Ustaz. Terima kasih. Alright. Assalamualaikum. Syah Alam tak hujan rasanya, tak perasan pula. Ni kat Cyberjaya ni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau dah kenapa? Kau nak aku block kau ke apa? Apa masalah kau sekarang ni? Kau nak main-main Waalaikumsalam. Jangan maki anak luar nikah. Kenapa kau nak maki? Jangan maki anak luar nikah. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Siapa ni? Saya Muhammad Zafi Arman Mizal ini. Apa dia? Saya Muhammad Zafi Arman Mizal ini. Daripada mana, dek? Daripada Selangor. Darjah berapa? 4. Ni IG siapa Ha? Ni IG siapa? Apa? Ni IG siapa? Ni Instagram siapa kau pakai? Ni IG saya. IG saya. IG kau. Ya. Okey. Kau tak sekolah ke hari ni? Hari ni saya demam. Demam. Okey. Kenapa kau demam? COVID Kena COVID-19. Mana kena COVID-19? Saya sesama lepas tu macam batuk, tekak, sakit. Rasanya COVID-19 lah, dek. Mana ada? Ya, sebab COVID-19 demam, batuk, sesama, sakit tekak. Pergi cek. Itu gejala je lah. Ha? Gejala je. Gejala tu apa?
Alah macam gejala COVID-19, demam, sesama, batuk, sakit tekak. Maknanya Lagi adik dah ada muntah. gejala. Adik dah ada gejala, adik kena pakai yang benang, yang kena pakai gelang tangan warna pink. So kena masuk hospital 2 minggu cepat. Nah. Ini betul ya Allah. Cepat-cepat sebelum Cik Man buat laporan polis tangkap adik, lebih baik adik pergi hospital sekarang. Sekarang ni dekat dalam live Cik Man ni ada polis tau, ada pihak hospital. Jadi kalau misal kata dia tahu adik ada gejala, nanti dia akan detect rumah adik kat mana, terus dia datang dengan van. No. Betul, kejap lagi mesti ada van datang. Jangan dipang lah, Cik. Jangan dipang. Jangan dipang. Kejap lagi van datang minta maaf dik, kejap lagi van jenazah datang tau. Kak, saya buat IG lah tak apa kan? Saya buat IG lah kat sini tak apa kan? Saya cakap. Okey, kejap lagi van datang dalam 10 minit, van jenazah datang dan akan tangkap adik tau. Hello? Nah. Okey, ada soalan tak? Mama nak Ada. tanya. Bang, nak tanya boleh? Nak tanya? Okey, kalau tak sempat tanya kat sini boleh tanya kat hospital. Tapi tak apa, tanya sini dulu. Nak tanya apa tu? Bang, boleh saya lukis muka abang tak? Apa dia? Nak lukis muka abang. Panggil saya Pak Cik. Panggil Pak Cik. Panggil Pak Cik. Pakcik, saya nak lukis muka pakcik. Kenapa nak lukis muka Cik? Nak lukis juga. Sebab apa? Sakit dulu. Sebab apa nak lukis? Nak lukis lah. Yelah, sebab apa? Nak lukis sebab apa? Sebab saja-saja. Boleh. Nanti dah siap send Okey. Nanti kejap lagi van datang tau. Van ambulans. No. Sebab kamu demam, batuk-batuk dah ada gejala. Jangan dipau. Ya Allah, hai risaunya. Nanti dekat hospital makan buah tau. Okey. Makan dekat hospital. Tapi tak lama Dah sembuh ni. Dah sembuh hari. Nak sembuh ni. Apa dia? Sembuh hari. Sembuh apa? Sembuh demam. Dah sembuh demam. 2 tahun baru sembuh 2 tahun tau duduk hospital. What? Jangan tipu je. Jangan tipu. Okey. Saya tu kat hospital. Saya tu kat hospital baru 1 bulan. Ada? Saya baru tu kat hospital 1 bulan je dah keluar. Kenapa 1 bulan? Kenapa duduk hospital? Dulu saya tahun 2013, tahun 2017 saya sakit macam perut sakit perut. Sakit perut. Adik, kenapa? Mengandung ke? Dulu Mengandung sebelum COVID-19, sebelum COVID. Sakit perut mengandung ke, Dek? Mana ada? Dah tu, kenapa sakit perut? Makan benda-benda yang minum benda yang dah basi. La ilaha illallah, kau ni kenapa? Kau ni dah kenapa minum basi? La ilaha illallah. Okey. Ni mana muka ni? Tak tunjuk muka ni, Kang. Mana? Netizen semua nak tengok kau, Dek. Semua nak tengok kau. Kau negeri mana? Selangor. Sekolah kebangsaan apa? Sekolah Kebangsaan Bandar Sanui Semenyih. Kejap, Bandar Sunway Semenyih. Bandar Sunway, dia ada Bandar Sunway 1 ke Sunway 2 ke ataupun Bandar Sunway je? Dia tu kat Semenyih, kat Desa Mewah. Sekolah kebangsaan? Sekolah Kebangsaan Bandar Sanui Semenyih. Okey. So, maknanya cukup setakat ini. Nanti kalau dah siap lukisan, nanti send dekat Cik Man dekat Cik. Bang. Cik, nak tanya kejap boleh tak? Apa dia? Tadi live ni tak mana? Live.
Laki ni nak letak kat mana? IGTV ke buang terus? Buang terus. Kenapa? Kenapa? Kenapa tu? Tak. Saya tanya je. Okey nanti jumpa lagi. Okay, bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, Ustaz ambil engkau. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam YouTuber. Alah Ustaz, aca-aca je. Ustaz bukan tengok kan? Aku tengok. Ya Ustaz. Dah dapat gaji dah daripada YouTube kau. Berapa ribu? Boleh. Tunggulah Ustaz. 12K. Bolehlah belanja aku. Boleh, insyaAllah. Doakan. Aduh. Okey, ada apa-apa apa benda yang kau nak? Kau dekat mana ni? Kat rumah, kat dapur rumah. Dapur rumah. Dah makan dah? Oh, Alhamdulillah dah. Nenek masak rendang. Ini masak aku sekarang ni diet. Aku tak makan nasi dah 6 hari dah. Aduh, bagus lah Ustaz. Kalau makan durian gemuk Mana? Dia buah lah Ustaz. Buah ni ada vitamin natural kan? Okey, apa perkongsian? Okay, apa ni? Saya ada fikir nak buat macam konten pasal share about hadis ke apa kan Ustaz kan? Jadi saya ada beli satu buku. Jadi macam mana saya nak tahu benda tu betul ke tak? Saya boleh check kat mana? Buku tu buku apa yang kau beli? Buku hadis lah, 40 hadis. Siapa yang karang? Sekejap Oh, durian tinggi kalori alamak. Tapi dia buah kan? Ni aku pergi. Siapa kejap, siapa dia punya pengarang siapa? Pengarang ni Kau tolong- Al-Bidayah. Kejap, nanti dulu. Engkau tukar kamera handset engkau ni ke depan. Okey, jap. Ni Kejap. Kejap, buka hadis 40 hadis 40 Imam Nawawi ke apa? Hadis 40 Imam Nawawi ke? Buka dia punya apa? Aku nak tahu hadis 40 Imam Nawawi ke? Kejap, nanti. Okey, Iman, aku nak tengok ingredient. Senarai, buka atas. Okey, tajuk tu bahasa Arabiah kan? Rukun Islam, asal kejadian. Okey, boleh. Ini hadis 40 Imam Nawawi. Ini hadis 40 Imam Nawawi. Sahih, insyaAllah. okey, ni boleh lah kalau saya nak share kan. Hadis Islam, iman dan ihsan ada tentang niat. Alhamdulillah. Cik kat ni? Cik main kat ni? Dekat Cyberjaya. Apa? Ada ni main roller coaster.
Ya ke? Adalah. Aku hantar kereta aku lah. Oh, servis. Aku nak naik roller coaster lah yang ni. Ah, betul tak? Habis. Ya sekarang free lah, tak ada apa-apa lah. Dah habis syuting kan? Hari ni ada 2 ceramah. Satu tadi ceramah dekat Shah Alam dengan Yapim, Yayasan Ekonomi Malaysia kot. Tapi online. Lepas tu ceramah dekat Seremban, dekat Perteso dah pergi dah. So, sekarang free lah. Shooting dah habis dah. Kau tak sekolah ke hari ni? Kalau baru balik tadi. Ustaz apa ni? Semalam saya tengah gelak-gelak kan. Lepas tu, saya punya leher ni tiba-tiba jadi tegang tau. Apa dia? Saya punya leher ni tiba-tiba jadi tegang. Dia jadi macam salah bantal, faham tak? Okey, lepas tu? Memang sakit lah. Tapi bila Ustaz buat macam tadi tu, bahaya Ustaz Kan kena lah. Kau nak tengok tak aku buat kepala aku pusing belakang 360 darjah? Okey, cuba. Ha? Okey, cuba. Nantilah. Dia orang-orang tertentu je boleh tengok. Alah. Kau pun dah tak kisah kan bila orang asyik tanya kenapa suara kau macam ni. So kau jangan take it Terasa. as a hard thing. Kau tak terasakan? Tak ada, Okey kan? tak ada. Okey. Abaikan je lah. Aku pun malas nak menerangkan. Tak apalah, aduh. Biar je lah. Biar je lah. Yang penting keluarga kau ada, yang penting aku ada, menerima kau seadanya. Orang lain yang pelik tu cukup lah. Dan yang penting perempuan tu pun terima kau seadanya. Tak ada. Tak ada kan? Yang penting Tuhan tahu kau siapa, itu aja. Tapi kadang bagi saya kelemahan macam suara saya ni boleh jadi kelebihan juga Ustaz. Betul. Kau tak you no need to insecure for what you have. Kau tak perlu nak rasa macam kau lebih kurang daripada orang lain dengan suara kau tu. Tak ada. Tak perlu rasa macam tu. Sebab mungkin diorang ni baru masuk live Ustaz, diorang pun baru kenal kau, baru kenal Ustaz macam tu. Tadi saya bawa tengok satu video ni, dia cakap pasal ciri-ciri Allah dah terima taubat seorang tu. Ciri-ciri? Macam Allah dah terima taubat seorang tu. Seseorang tu. Yalah. Kenapa? Dengan video tu? Tak adalah. Saya just nak dengar pendapat Ustaz pula lah. Ustaz ada tahu apa ke, nak cakap apa pasal tajuk tu ke? Tak ada masalah. Boleh je. Ada je ulama huraikan benda tu. Cuma mungkin secara dalil sebab kita tak tahu kerja Tuhan kan. Allah terima taubat. Cuma mungkin ada dia punya, setiap orang ada pengalaman masing-masing. Bagaimana dia yakin yang Allah terima taubat dia. Itu je lah. Dan kita pun memang diperintahkan untuk bersangka baik dengan Allah. Ustaz tak tengok TV Ustaz? Ustaz tak tengok TV ke kalau duduk kat rumah? Manalah ada TV. Aku ni orang susah. Aku tak ada TV. Susah Ustaz. Astro pun kena. Aku dulu ada Astro. Lepas tu dah kena potong. Itulah kan bayar. Dapat gaji bayar. Gaji simpan je.
nak download Netflix, nak install Netflix tak reti. Aku buat aku buat IG live je lah. Aduh. Tapi bila buat IG live tengok muka sendiri balik. Aduh. Itu saya tengok yang apa ni? Yang Ustaz punya apa ni? Yang menang tu lah, yang diumumkan Ustaz sebagai pemenang pencetus Umar tu. Aha. Macam, ui lain lah Ustaz waktu tu. Macam muka muda. Nampak kurus kan. Habis sekarang dah- kau cakap sekarang ni aku dah tua ke apa? Kau dah muka aku lagi gemuk ke apa kau cakap? Sekarang nampak macam matang sikit lah. Macam dah berumur sikit. Lepas tu dah berisi sikit. Dulu macam budak macam tu. Dulu Ustaz macam kecil sikit. Saya pun tak tahu lah. Saya rasa masa pencetus rumah tu saya gemuk. Okey. Tapi okey lah, bawa watak jadi apa tu? Pembekal dadah. Dia bukan, Ustaz bukan watak jahat dalam tu, tapi dianiayai. Okey lah Ustaz. Tapi kan kalau aku ada Netflix, aku takkan buat IG live tau. Aku layan filem je. So Ustaz tak payah download Netflix. Ha? So Ustaz tak payah download nanti Ustaz tak live. Aku akan cari cerita hantu yang ada dalam dunia ni. Aduh. Ustaz pernah nampak apa-apa ke Ustaz? Macam nampak hantu ke apa yang pernah kan? Keluarga aku ada saka. Lepas tu benda tu turun kat Ustaz. Uish. So maknanya memang aku dah biasalah benda-benda berkawan ni. Patutlah relax kan duduk rumah seorang. Patutlah okey je duduk rumah seorang. Sebab tu aku tengok cerita hantu aku tak rasa apa. Kadang-kadang kalau boring aku berbual je lah dengan benda tu. Uish, gila. Habis tu dia berbualan Ustaz. Boleh lah. Salah aku marah lah. Okey. Nenek kau masak apa hari ni? Rendang. Lepas tu apa masak lemak rebung kot. Masak lemak rebung. Ustaz tahu kan masak lemak rebung? Ubi kan? Rebung Makan rebung tapi tak berminat. Dia dalam hidup aku ada 3 benda makanan. Pertama yang aku makan memang craving, memang makan gila-gila. Ya, aku sanggup bunuh orang untuk dapatkan benda tu. Masak lemak cili api ikan tenggiri. Yang kedua, aku makan tapi tak berminat. Macam rebung, tapi tak minat. Tapi makan boleh makan. Kalau dah tak ada benda lain, aku makan jugalah benda tu. Yang ketiga, memang aku tak makan langsung. Walaupun aku nak, aku tak boleh masuk. Kalau masuk, dia akan muntah secara automatik. Itu macam seafood, ikan sungai, ikan darat, ikan kolam. Lepas tu ikan pelik daripada laut seperti ikan jerung, ikan pari, yang tu aku tak makan. Kerbau, kambing, itik, aku tak makan. Angsa aku tak makan. Ada orang tanya, allergic ke Cik Man dengan seafood? Cik Man Aku cakap muntah. Nama macam ni? Ada? Aku cakap muntah. Aku cakap muntah. Aku tak makan bukan sebab sakit. Muntah. Kau tahu ni cerita apa?
Aku tak tahu ni cerita apa. Sekejap. Alamak, sudah lama tak layan kata ni. Oh, Big Hero 6. Oh, itu ni best man. What day? Aduh. Ustaz, kalau macam saya orang biasa kan, boleh ke, kalau macam saya lah kan orang biasa, boleh ke bacanya Boleh apa? macam mengislamkan seseorang tu? Boleh tak? Lah, dakwah ni bukan apa pula biasa tak biasanya. Dakwah ni bukannya untuk orang-orang tertentu sahaja. Yalah, Sekejap, ya. boleh lah. Sihat? Ha? Oh, di mana? Sebelum ni pernah? Oh tak, ni first time. Alright, okay. Oh, meeting. Ha? Yang mana? Syuting habis dah. 6 hari saya kat sana. Telemovie. Dia nak salah seorang pelakon dia sebab mak dia sakit supaya dekat dengan mak dia. Antara yang menulis skrip lah yang cetuskan idea untuk filem ni. Dia kat 131 kan nanti. Apa dia? Astro Citra cerita tu. Tak, Astro First. Dia filem. Telefilm. Okey, tak apa. Ha. Ustaznya ada orang tanya, Ah, apa hukum bela kucing tapi hanya biarkan dia terkurung dalam sampah? oh. Ya, khabar. Sihat. Terima kasih. Cik Lee punya apa? Banyak bincang dengan dia lah. Ya, kan. Ada jarak sosial ke? Oh. Tak. Yelah, ada tu ke tak? Okey, terima kasih lah. Okey tuan, jumpa lagi. Terima kasih. Dia tanya apa hukum bela kucing tapi hanya biarkan dia terkurung dalam sangkar atas alasan tak nak ganggu kejiranan.
Maksud dia hanya lepaskan untuk dimandikan sahaja. Boleh, tak ada masalah. Memang boleh bela kucing dalam sangkar. Memang boleh letak kucing dalam sangkar. Tapi jangan sangkar tu muat-muat dia je. Maknanya dia boleh bergerak. Bukan kau bagi dia makan, kau bagi dia minum. Tak ada masalah pun. Boleh bela kucing dalam sangkar. Macam apa hukum makan daging korban sendiri? Apa hukum makan? Daging korban sendiri. Boleh. Tapi kalau korban nazar, haram. Ah. Apa? Main filter sekarang. Waduh. Saya dah jamak. Dah jamak. Saya keluar daripada rumah Shah Alam, lepas tu saya ke Selatan tadi ada program, lepas tu saya nak ke siapa tak yang belum jamak. semayang, siapa yang belum semayang kau pergi, aku dah jamak. Jangan nak mengoyan dekat dalam jilat aku. Bye. Alright. Boleh. Ya. Ya. Air kosong je. Saya tengah diet. Ha? Yang sejuknya. Terima kasih. Betul. Betul Pondok. Dengar cerita Cik Man tak reti masak nasi sendiri. Betul. Betul. Memang betul. Nurul ZXC, nasihat dia cara yang baik, kemudian bagi dia kata-kata semangat, buku-buku ke apa benda ke, jangan abaikan dia. Terima kasih. Bobby tu siapa? Bobby mana? Bobby mana Pondok Gambar? Cita-cita saya ada dua masa tu cakap dengan arwah mak. Masa tu sebelum masuk sekolah menengah kot. Cita-cita nak jadi pelakon dengan pengacara TV. Umur masa tu darjah lagi. Tapi masa tu mak macam abaikan. Kemudian arwah mak masukkan dalam sekolah agama. Ikut je lah. Takkan nak melawan pula kan. Dan bolehlah bawa. Memang boleh bawa lah subjek agama. Itu cita-cita Cik Man. Cik Man, tip untuk hafal surah Al-Kahfi, jangan buka surah lain. Macam cinta kat seseorang tu dan cinta dan buat dalam.
Cik Man. La ilaha illallah. Ingatkan siapa tadi? Apa Cik Man? Okey, kamera kena tengok kamera ke? Kena tengok kamera ke ataupun kena kan? Okey, sentuh okey. Sai, profile. Ya. Ini IG siapa? Ini IG siapa? Oh, Ungku Hazim yang mana satu? Ungku Hazim mana satu? Musuh. Sekejap. Apai lah. Ni. Ni Apai. Oh, Ungku Hazim. Oh, Ungku Hazim ni. Aish. Habis. Apis. Sekejap nanti dulu. Apis, sekejap. Kuning sekejap nanti dulu. Dia nama macam orang putih sikit. Nama macam Mak Saleh sikit. Yende. Andy. Nama putih, muka Jawa. Okey, kepada netizen semua, mereka semua yang dalam geng ni adalah kru yang terlibat dalam penggambaran telemovie Syurga Ini Milikmu. So ini adalah cameraman apa semua yang menjaga cahaya. Ini adalah kru untuk telefilm Astropus Syurga Ini Milikmu. Yang Cik Man duduk di Kedah tu dengan diorang lah. Baik, untuk pengetahuan semua, Cik Man telah memijak api. Itulah menjawab. Hampir terbakar. Ya. Dan Cik Man mendapat ilmu shooting daripada diorang ni lah. Namanya curi kamera, ilmu curi kamera. Curi sunat, Cik Man tak dosa. Nanti aku huraikan dalam kejap lagi. Cik Man kat mana tu? Cyberjaya ada servis kereta. Kami on the way nak balik ke Shah Alam. Baru sampai Tapah. Ni sekarang kat mana? Tapah. Sampah? Oh, tapah. Sampah lah Cik Man. Sampah dia. Ni yang ni sampah. Ni sampah. Ingatkan siapa tadi? Selalunya memang expect aja. Netizen ni request. Cik Man Okey. Ni Hazim kan? Nanti Cik Man follow back balik. Okey. Terima kasih Zim. Cik Man, saya dah follow Cik Man. Bye Cik Man. Nanti kasih IG. Kejap. Apis. Nanti yang dalam band ni tolong suruh Ungku Hazim DM Cik Man nama ID dan jawatan masa syuting. Maknanya cameraman siapa, wardrobe siapa yang dalam band ni. Sebab itu Cik Man minta dekat Min, dia belum bagi lagi kot. Sebab nak tag. Boleh. Nanti saya DM Cik Man. Okay. Cik Man. Okay. Lagi. Okey, mereka semua adalah kru yang terlibat dengan penggambaran telefilm Syurga Ini Milikmu ketika di Kedah. Diorang semua adalah kru penggambaran. Diorang banyaklah share informasi ataupun ilmu. Ada namanya ilmu curi kamera. Bukan curi, bukan ambil kamera curi. Ya. Boleh. Yang ni. Tapi banyak saya membebel macam tu je lah, tak adalah. Okey, boleh? Ada namanya ilmu curi kamera. Ilmu curi kamera ni macam ni. Kalau kau shoot, engkau mesti pastikan diri kau masuk dalam kamera. Andai kata ada sesuatu yang block
ada sesuatu yang blok antara kau dengan kamera sampai kau tak masuk dalam kamera, bermakna kau mesti bergerak sedikit untuk memastikan kau berada dalam frame kamera. Tetapi dalam proses untuk bergerak untuk memastikan diri kau ada dalam frame kamera, kau tak boleh tengok kamera sebab nanti tak natural. So kau mesti agak-agak macam ada sixth sense macam tu. So ini dinamakan curi kamera. Siapa yang selalunya pelakon-pelakon otai dia dapat agak di dekat mana, macam tu lah. So antara yang membantu Cik Man dalam filem ini, dalam telefilm ini, seperti pelakon Nabila Huda dan juga pengarah sendiri, produser sendiri, and then ada pelakon Azman Ahmad yang merupakan pelakon utama dalam cerita ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rio Azman nak tanya Aha. saya nanti saya mungkin kerja di luar overseas. Okey. Kuat sikit Saya mungkin kerja di luar overseas. Macam mana Jumaat saya kalau tempat tu tak ada Kau semayang Zuhur. masjid jauh ke? Dah kalau saya duduk setahun ke Engkau- 8 bulan saya tak semayang Jumaat lah. 8 bulan kau semayang Zuhur. Kalau misal kata kau tak dapat nak akses ke masjid, dan kalau pergi ke masjid pun memberikan kemudaratan kepada kau. Faham tak? Boleh tak ni? Kalau 3 kali tak pergi solat masjid bukan Tak, itu 3 kali Nabi sebut dalam hadis tahawunan. Dengan sengaja. Kalau kau dah kerja overseas tak ada masjid, mana ada sengaja kat situ? Boleh. Ha. Sekejap Saya buat IG kan? It's okay. Azman kerja jambor. Terima kasih. Aiman, kau faham tak Aiman? Kau faham tak? Apa ulang Kau faham tak? Kau dengar tak? Tadi Yang dikatakan berdosa tak pergi semayang Jumaat ialah meninggalkan dengan sengaja. Tapi kalau kau duduk dalam hutan selama 2 tahun kau terperangkap dalam hutan tak ada siapa, kau nak semayang dengan siapa? kalau macam contoh saya pergi Korea tu ada masjid. Kalau kau misal kata boleh cari masjid daripada tempat kerja kau, okey, kau wajib pergi masjid. Tapi kalau misal kata kau mengalami kesukaran, untuk akses ke masjid, mungkin disebabkan kenderaan, dimaafkan. Itu je kata kunci dia. Sekejap. Saya kat English ni, saya datang jumpa Ustaz. Saya sikit lah Ustaz buat apa sini, datang sini ke macam mana sini. Okay apa semua. Sekejap lah, dah 10 minit ni. Bagi tayar free satu. Bismillah. Kena minta apa Ustaz? Sekejap lagi. Okey. Mana Encik Azli? Sekarang ke? Nanti lah. Tak. Ada je Encik Azli. Saya jumpa Encik Azli sekali. Oh sekarang saya ada je. Boleh. Aiman. Ya. Okey dah faham Ini nak akses ke masjid walaupun ada masjid jauh tapi ada kesukaran susah tak apa dimaafkan. Kalau tempat kerja kau dengan masjid sebelah-sebelah, okey. Tapi kalau tempat kerja kau kerja dekat Puchong, tempat kerja dekat Kedah, masjid dekat Kedah. Walaupun kat Malaysia lah, katakanlah Korea, maknanya kau dekat Korea, tempat kerja kau Puchong dekat Korea, masjid dekat Kedah. Memang tak lah. Saya dah usah tempat kerja saya tu ada masjid tapi nak ke marah masjid tu jauh jugalah dalam 40 minit. Sama lah tu. Kau salah tegang kata dia dah. Maknanya dimaafkan. Tapi sekali-sekala waktu kau cuti kerja, tetapi dalam hati kau mesti ada niat berusaha untuk ke sana.
Mungkin kau bincang dengan bos kau, tim dengan dia yang dicuci bodoh lah kau cakap lah bahasa Korea tu. Lepas tu kau pun bincang dengan dia. Kalau dia okey. Biasalah orang beriman kan mesti ada rasa macam bersalah kan, tak pergi semua kan. Okey, faham. Macam contoh orang dekat pelantar minyak tengah laut. 6 bulan duduk sana. Dia seorang aja Islam. Memang sembahyang Zuhur lah. Takkan Faham. kalau ada 2 orang Islam, sembahyang Jumaat boleh buat. Sebab sembahyang Jumaat ni syarat sahnya jemaah. Dan jemaah yang paling sedikit 2 orang. Semain Jumaat. Soal jawab biasa, macam biasa bebel. Boleh mana Kau kerja apa kat sana? Dia apa? Encik Azli, dia nak buat review. Boleh saya minta 2 tayar free. Kita bincang dengan dia. Kan? Si gosok je. Boleh Man? Faham, Cik Man. Man, Faham. Man kerja apa kat sana? Ha? Kerja apa kat sana? Engineer. 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 Apa tu? Engineer. Jurutera. Oh, engineer. Okey. Oh, bagus, mantap. InsyaAllah. Selamat bekerja. Cik Man dengar tak? Dengar sikit-sikit macam tu lah. Ada soalan lagi? Itulah, itu dah tanya pasal zakat, dah clear. Ke zakat itu dah saya dah tanya Cik Man kan? Oh, ada dah clear Cik Man kata rambut panjang ni, rambut pendek je pula apa dah. Rambut panjang? Oh, ada Cik Man kata rambut panjang. Okey. Yeah. Semoga dipermudahkan urusan di sana nanti Nak tanya soalan saya ke Cik Man. Ada apa-apa pertanyaan, keraguan apa ke, saya tanya Cik Man dan saya record Cik Man. Alright. Okey Aiman, terima kasih sudi masuk. Okey, terima kasih Man. Assalamualaikum. Okey, nanti lepas tu saya nak ke Ipoh. Ipoh? Mungkin hari ni ataupun besok lah. Maknanya saya daripada siang tadi, yang apa tu saya dah niat musafir lah tu. Cuma dia pergi Semban, Pekeso apa semua. Putra Hai. Duduk sana ke? Dulu. Bukan, saya pernah duduk situ dulu. Tuan, ada antara jemaah surau kan? La ilaha illallah. Mungkin salam dekat dia orang, rindu dengan dia orang. Ya Allah, insya-Allah. Saya pernah jadi imam kat surau tu. Tahun 2000. Saya 2010, 2009 hujung, 2010 awal macam tu. Nanti abang salam dengan dia.
Ustaz berdosa tak tengok drama 7 hari mencintaiku. Tak, bukan. Sekarang ni tengah demam 7 hari mencintaiku. Ya. Ha? Tak, apa ni, tak ada sebab Cik Azli, apa tadi? Rapat dengan Cik Azli. Cik Azli tugas kat sini tu, yang bawa kat sini tu. Saya tinggal Shah Alam. Sini Shah Alam apa ni? Sini ke Shah Alam ke? Tak jauh. Yalah. Ha? Oh. Tak tahu